سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, yang insyaAllah seperti biasa saya akan mulakan dengan persoalan apa khabar berpagi-paginya anda pada pagi ini. Bagaimanakah berpagi-paginya anda pada pagi ini, dan situasi apakah yang kalian berada pada pagi ini tuan-tuan. Maka boleh tulis di ruangan komen. Mudah-mudahan dengan jawapan yang diberikan oleh kalian bersamaan dengan jawapan yang diberikan oleh as-sahabah kepada baginda Nabi SAW, ketika baginda Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana berpagi-paginya kamu pada pagi ini? Terima kasih Kak Norani Yusof. Jawapan itu sama sepersis sebagaimana yang disebut oleh sahabat Nabi SAW ketika ditanya oleh Nabi, maka berkata oleh mereka, berpagi-paginya kami ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila sebut kalian mengaku buat satu pengakuan, berpagi-paginya kalian pada pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah tanda imannya kamu? Terima kasih Nur Hashimah. Maka tolong tulis di ruangan komen, apakah tanda-tanda yang kalian mengatakan aku ni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Mami Sally. Jawapan Mami Sally ni tak salah, bagus. Cuma kita dah ada jawapan yang baru, kerana kita akan train jawapan ni setiap pagi sehingga masuk dalam darah daging kita. Terima kasih Kak Norani Yusof yang menulis. Mudah-mudahan kepada circle yang baru ataupun kepada penonton yang baru, mereka dah tahu jawabannya, bagaimana menjawab. Maka kalau saya tanya apakah tanda imannya kamu, maka jawab. Pertama, saya tetap bersabar dengan musibah, bersyukur di atas kelapangan, dan redha dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawapan yang kalian perlu sebut, baca, tulis setiapnya pagi. Saya ulang balik, kalau saya tanya apakah tanda berimannya kamu kepada Allah? Aku sabar dengan musibah, aku syukur di atas kelapangan, dan aku redha di atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi insyaAllah pada pagi ni tuan-tuan, kita akan dengar pula nasihat yang seterusnya, yang saya rasa nasihat ni bagus untuk kita amalkan pada kehidupannya kita, kerana dia dapat mempengaruhi pemikirannya kita, dia dapat mempengaruhi mindanya kita, dan jawapan ni tuan-tuan, persoalan ni tuan-tuan dapat membantu kita untuk mengalahkan tipu daya syaitan. Ni yang best, mengalahkan tipu daya syaitan. Sebab itu tuan-tuan, tulis kejap di ruangan komen. Dalam program KIR yang kita akan buat pada hujung bulan ni, antara benda yang menarik ialah macam mana tuan-tuan nak belajar strategi untuk kita mengetahui strategi syaitan, tipu daya syaitan, supaya apa tuan-tuan? Jawab sekejap di ruangan komen. Kalaulah kita dapat tahu kelemahan musuh, kalaulah kita dapat tahu
Di manakah ruang ataupun situasi ataupun keadaan yang boleh kita dapat pastikan kalau aku buat cara macam ni, insya-Allah musuh boleh kalah. Kalau aku buat macam ni, insya-Allah musuh boleh berundur. Kalau aku buat macam ni, insya-Allah musuh akan ketak dan sebagainya. Dah? Seronok tak? Adakah kalian seronok bila kehidupan kita secara basic atau secara asalnya kita dapat tahu strategi syaitan, kita dapat tahu kelemahan syaitan supaya kita gunakan kelemahan dia, tuan-tuan, kerana mereka tetap makhluk Allah. Syaitan, jin dan sebagainya tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun boleh Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, mereka pun boleh mengganggu kita atas izin daripada Allah. Mereka pun boleh menyusahkan kita atas izin daripada Allah. Mereka pun boleh mewaswiskan kita atas izin daripada Allah. Maka saya nak dengar jawapan tuan-tuan. Terima kasih Nafizah binti Mat Desa. Nak dengar jawapan tuan-tuan. Seronok tak kalau hidup kalian dapat mengetahui strategi musuh dan gunakan ia pada kehidupan dan praktikkan ia pada setiap keadaan supaya kita dapat memastikan musuh kita sama ada dia makin jauh, sama ada dia makin peka dengan kita. Ni orang ni tak boleh buat biasa-biasa ni. Orang ni jangan buat biasa-biasa ni. Nescaya tuan-tuan kehidupan kita akan lebih mudah. Jadi kita juga live pada pagi ini di Telegram Khosyuk Israel. Terima kasih Ain Rahman, Nik Hasnida, Nik Yahya. Dirawikan daripada Hatim Al-Aqsam. Nanti kita baca sejarah macam mana Hatim Al-Aqsam ni digelar sebagai seorang yang tuli. Dia ni tak pekak, tuan-tuan, tetapi orang gelar dia kerana beliau ni salah seorang awliya, memang wali Allah Subhanahu wa taala, satu syekh yang besar antara golongan-golongan sufiyah. Cuma dia ni dapat satu gelaran yang diberi nama Hatim Al-Aqsam, seorang yang pekak, seorang yang tuli. Ceritanya begini, sebelum kita baca nasihat beliau. Suatu hari bila mana dia tengah mengajar, tuan-tuan, datang seorang perempuan untuk ziarah beliau lah. Untuk ziarah beliau, bertanya masalah. Bila bertanya masalah dan sebagainya, tengah-tengah pertemuan tu tiba-tiba perempuan tu terkentut. Kentut dah, mungkin boleh jadi dah lama sangat kita depan Syekh ni, nak tahan pun terkentut. Maka Syekh Hatim ni buat bodoh je. Buat bodoh. Perempuan tu punyalah malu, punyalah segan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku kentut depan Syekh ni. Ceritanya, aku kentut depan Syekh ni. Tapi Syekh tu buat bodoh je. Dan seolah-olah dia tak mendengar perkara yang berlaku. Bahasa mudah, seolah-olah Syekh tu tak dengar kentut tu. Maka lepas tu bila Syekh tu melihat suara perempuan tu makin lama makin slow, makin lama makin slow, malu ni dah, malu alah dah. Maka Syekh kata, kenapa kau cakap makin pelan ni? Cuba kuatkan sikit suaramu. Kuatkan sikit suaramu. Kuatkan sikit suaramu. Padahal perempuan tu bukan cakap pelan, tuan-tuan. Perempuan tu cakap macam biasa, tapi Syekh ni buat-buat pekak. Kenapa aku tak dengar ni? Kuat sikit suara. Jadi bila mana situasi itu berlaku, perempuan tu mula berani balik. Sebab apa? Syukur, Alhamdulillah, Syekh tu tak dengar aku kentut tadi. Maka digelarlah beliau sebagai Syekh Hatim Al-Aqsam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Moral of the story yang kita boleh ambil daripada kisah ni, tuan-tuan, yang sehingga digelar sebagai Syekh Hatim seorang yang tuli. Al-Aqsam tu orang yang tuli, orang yang pekak. Apa moral of the story yang kita boleh ambil? Cuba juga amalkan dalam kehidupan kita. Dan pertama, kalau kita dengar orang kentut dan sebagainya, buat-buat pekak pun tak apa. Dalam office ada orang kentut, ni semua pakat-pakat tengok muka dia. Ni kadang-kadang kita kan nampak je orang kentut, ni pakat-pakat tengok muka dia. Itulah yang kentut tadi tu. Jangan, tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita nak berseloroh, kita nak bergurau senda dan sebagainya, ada situasi, ada keadaan kita perlu menjaga aib ataupun air muka orang lain. Jelas ke jelas ni? Jadi kita cuba praktikkan. Kalau ada orang kentut sebelah kita ke apa, buat-buat tak dengar, buat-buat pekak. Lagi kalau dipanggil kita, apa-apa, buat-buat tak dengar, berlakon, tak ada masalah. Supaya kita dapat menjaga kekurangan, keaiban yang Allah Ta'ala zahirkan pada dirinya dia.
Jelas ke jelas ni? Dah. Kalau jelas, belanja love, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang ada sayang. Baik. Hari ini kita akan belajar berkenaan ugutan syaitan kepada manusia tentang makanan, pakaian dan tempat kediaman. Setiap pagi, setiap hari ini tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala buka kepada kita telinga yang maknawi, kita boleh dengar apakah ugutan syaitan pada kehidupannya kita. Setiap pagi dia ugut kita. Sebab itulah saya kata, kalau kita dapat belajar, kita dapat menjatuhkan mereka dengan ilmu yang kita belajar pada hari ini, mudah-mudahan tuan-tuan dia memberi kesan pada kehidupan kita. Nak tahu berkesan ke tidak, ilmu ni mudah, praktik dan buat. Kita akan lihat sejauh mana benda ni berlaku. Dirawikan daripada Hatim Al-A'sam, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li. Artinya apa? Tiada suatu pagi pun berlalu melainkan syaitan akan bertanya kepadaku. Setiap pagi, bangun je pagi-pagi dan sebagainya. Ma min sabahin. Kaedah nahwu saraf, kalau dimulakan dengan nafi, lepas tu ada illa, maka dia isbat. Benda ni kuat. Mulakan dengan nafi. Bermakna tak ada pun satu pagi, melainkan setiap pagi aku ditanya oleh syaitan. Setiap pagi syaitan berbisik kepadaku. Setiap pagi syaitan bertanya kepadaku. Yang seronoknya, bila mana syaitan bertanya, Syekh Hatim Al-A'sam ni boleh jawab. Jawapan ni yang kita nak belajar. Supaya kita belajar pura-pura kalau ditanya, kalau kita dengar. Walaupun kita Allah Ta'ala tak buka telinga maknawi ni tuan-tuan, namun mudah-mudahan kita dapat tahu jawaban. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li. Tiada daripada satu pagi melainkan bertanyalah syaitan kepadaku. Syaitan tanya apa? Ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Setiap pagi syaitan akan bertanya 3 soalan ni. Ma ta'kulu, apa yang kau makan pada pagi ni Hatim? Katanya syaitan. Dia bisik. Wa ma talbisu, dan apa yang kau pakai pada pagi ni Hatim Al-A'sam? Wa aina taskunu, dan di manakah kau tinggal pada hari ni? Ni sekarang ni kau tinggal dekat mana? Ni semua ni. Dia nak ugut kita. Supaya kalau orang yang tak menjaga hartanya, belanjanya, kewangannya tuan-tuan, dia akan termakan ugutan ni. Dia mula risau, dia mula gelisah, tu ini, itu ini. Dia akan termakan ugutan ini. Jelas ke jelas? Baik, apakah jawaban yang diberikan oleh Hatim Al-A'sam kepada syaitan yang bertanya? Tulis. Saya nak tuan-tuan ambil manfaat, sementara tuan-tuan belanja love, like dan tag nama orang yang anda sayang. Kita tulis apakah jawaban. Maka bila mana ditanya kepada Hatim Al-A'sam, apa yang kau pakai, apa yang kau makan dan di mana kau tinggal pada pagi ini? Maka berkata Hatim Al-A'sam, fa'aqulu, maka berkatalah oleh aku, akulul mauta. Pagi ni aku memakan maut. Pagi ni aku makan apa? Makanan aku maut, kematian. Wa albisul kafana, tulis. Dan pakaian aku pada pagi ini iaitu kain kafan. Pakaian aku pada pagi ni, walaupun dia pakai baju, tapi nak jawab dengan syaitan tu, pagi ni aku pakai kain kafan. Wa askunul qabra, maka berkata lagi Hatim Al-A'sam, dan aku tinggal di kubur pada pagi ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya ulang balik tuan-tuan. Kalam-kalam begini, kalau tuan-tuan buat sekali, ataupun 2 kali, ataupun 3 kali, boleh jadi dia tak memberi efek dan kesan pun pada kehidupan. Tapi cuba amalkan selalu. Buat hari-hari. Sebab tu benda-benda maknawi ni, benda-benda yang secara zahirnya kita tak dengar, tapi hakikinya ada. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu tak dapat tidak dia beriman dengan perkara gaib. Macam suratul Fatihah. Ini antara benda penting juga yang saya akan bincangkan dalam KIR, program khusyuk Israel yang kita akan buat pada hujung bulan ni. Berapa ramai yang masih lagi tak tahu? Tak tahu satu isu. Yang dah tahu pun tak amal satu isu. Berapa ramai yang tak tahu?
Ketika dia baca suratul Fatihah, Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala jawab setiap apa yang dia baca. Samalah. Saya ulang balik. Berapa ramai yang tak tahu ketika kalian membaca suratul Fatihah, wa imma dalamnya solat, sama ada di luarnya solat, Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala reply balik apa yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan jawab. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan jawab. Maliki Yaumiddin. Tuhan balas. Allahu Akbar. Berapa tulinya kita? Saya lah, tuan-tuan tak? Berapa tulinya kita? Berpuluh tahun, beratus tahun baca Fatihah, tak tahu Allah Ta'ala balas. Itu tuli yang pertama. Ada yang tuli dalam tuli lagi. Ni saya minta maaf kepada tuan-tuan yang pernah attend program. Macam mana tuli dalam tuli? Dia dah tahu Tuhan jawab, tapi dia buat-buat tak tahu dan tak nak praktikkan. Dah. Yang tu namanya double tuli. Tuli dah lah, tuli dah. Dia tahu dah belajar. Oh, ketika kita baca Maliki Yaumiddin, tahu apa jawaban yang diberikan oleh Allah. Tahu apa yang Tuhan sebut. Tuan-tuan, benda ni sahih. Terlalu sahih. Termaktublah Sahihul Muslim. Jawaban yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika kalian membaca Fatihah. Dan ingat, berlakunya ia tak kira dalam solat ke, di luar solat ke, setiap masa Allah Ta'ala balas. Cuma kita je pekak. Saya lah. Telinga maknawi kita pekak. Sama macam ni. Kalaulah Allah Ta'ala buka kepada kita, tuan-tuan, saya rasa setiap pagi ni, lepas-lepas duha ke, dia bisik lah, dia bisik. Oh Iwan. Dia bisik. Dah? Ma ta'kulu. Wa ma talbisu. Wa aina taskunu. Allahumma salli ala Muhammad. Wan, pagi ni kau makan apa? Kau pakai apa? Kau duduk dekat mana pagi ni? Ya. Jawab. Macam ni aku nak jawab syaitan. Jawab dengan apa? Pada pagi ni aku makan maut. Dan aku memakai kain kafan. Dan aku tinggal di dalam kubur. Habis. Apa yang berlaku, tuan-tuan, bila mana Hatib Al-Asam jawab begitu, maka kemudian syaitan itu pun lari dariku. Fayahrabu. Habis. Bila mana dia berkata begitu, lari syaitan tu. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini maknanya. Sebab tu ingat, dalam solat juga ada satu ilmu, iaitu antara strategi bagi tuan-tuan yang nak mencapai khusyuknya solat. Ada 12 strategi yang saya akan ajar secara praktikal pada hujung bulan ni. Antaranya apa, tuan-tuan? Kata ulama, kita mengetahui tipu daya syaitan dan bersungguh-sungguh untuk memeranginya. Saya nak kaitkan. Samalah. Sama ke tak? Antara kata ulama ada 12 praktikal. 12 tu kali 3 pula. Dan setiap satu tu ada 3 yang saya akan ajar dalam program KIR Khusyuk Israel. Satu program yang baru yang kita upgrade daripada nak baki solat. Daripada 12 tu, salah satu benda saya akan ajar apa dia? Antaranya mengetahui tipu daya syaitan yang merosakkan kamu, yang menipu kamu, yang mendayakan kamu, yang mempelekeh kamu, yang memalingkan kamu dalamnya sembahyang. Untuk apa? Kita bersedia, kita berjaga-jaga. Saat lagi dia nak buat ni dah ni. Kita buat macam ni. Saat lagi dia nak buat macam ni, kita bersedia standby macam ni. Samalah. Kalau ditanya kepada kita, ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu, kalau syaitan tanya, tuan-tuan, siapa nak jawab sekejap di ruangan komen? Siapa nak Allah Ta'ala buka telinga maknawi dalam kehidupan ini? Siapa nak? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Cuba tulis di ruangan komen. Kak Norani kata, Yusof, kata-kata nak. Sungguh ke, boleh terima ke? Macam baru-baru ni, saya ada, kadang-kadang duduk rumah hari tu seminggu tak buat apa, tuan-tuan. Masa balik daripada Mesir, kuarantin. Tengok cerita dalam Netflix tu. Satu cerita nama dia Manifest. M-A-N-I-F-E-S-T. Berkenaan satu kapal terbang. Kapal terbang tu baru terbang je, tuan-tuan. Lepas tu tiba-tiba bila kapal terbang tu mendarat, semua orang kata depa ni dah hilang 5 tahun.
Nak cerita dah hilang 5 tahun. 5 tahun dia orang dah hilang. Lepas tu kapal terbang tu datang balik. Jadi macam-macam lah konflik, complicated yang berlaku. Macam mana dia orang nak buat kajian. Cuma peserta-peserta ataupun penumpang-penumpang kapal terbang 828 ni, mereka dihantui dengan setiap hari dengan bunyi-bunyi, dengan suara dan sebagainya. Jadi kalau tengok cerita tu agak menarik. Yang kita boleh belajar apa dia? Ni, seolah-olah tuan-tuan ni panggil telinga maknawi. Dan kejap-kejap nak buat tu, datang satu bunyi, datang satu suara. Tiba-tiba dia suruh buat tu, dia suruh buat ni. Sama je tuan-tuan. Sama ada seruan itu membawa kepada kebaikan atau seruan itu membawa kepada keburukan. Seolah-olah otak mereka dalam cerita manifest saya tengok ni, otak mereka ni dihantui dengan suara hari-hari. What they call is calling. Dia dipanggil sebagai satu seruan. Jadi maknanya apa? Di situlah gambaran saya nak beri faham. Kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala tak buka benda-benda begini tuan-tuan. Kenapa kita tak pernah dengar suara syaitan? Sedangkan dikisahkan Al-Hatib Al-A'sam ni tuan-tuan, dan hari-hari dengar. Betul Rozi. Jadi seperti halusinasi. Jadi cuma kita ambil cerita tu, kita cuba kaitkan pula dengan agama kita. Jangan terlalu kita mengikut perjalanan cerita tu sehingga rosak keimanan kita. Cuma moral of the story yang kita nak ambil ialah bagaimana benda tu berlaku. InsyaAllah Zazlina tak ada masalah. Bagi tuan-tuan yang nak join program KIR, tiba-tiba ada program, ada event, jangan risau. Walaupun kami buat secara Zoom, nanti video tu nanti kita akan masuk dalam grup, dalam Facebook grup tertutup khas untuk peserta. Dengan matlamat saya, kalian boleh tengok berulang kali. Kita buat begitu. Kadang-kadang kalau pakai Zoom saja, tuan-tuan tak boleh tengok ulangan. Saya nak tuan-tuan tengok ulangan balik, jangan risau. Yang penting belajar. Memang terlalu best program KIR ni tuan-tuan. Banyak dia akan bantu perubahan tindakan kalian. Habis. Jadi bila mana kita memahami apakah jawapan yang perlu kalian berikan, jadi secara praktikalnya apa? Bermula pagi ni selepas kita mendengar santapan rohani ni sebentar, cuba duduk sekejap, pura-pura buat-buat kita dengar syaitan tu bercakap. Ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Kita pura-pura dengar dia cakap. Syaitan akan berbisik pada telinga kita. Kau makan apa pada pagi ni? Jawab, aku makan maut. Kalau dia tanya lagi, apa yang kau pakai pada pagi ni? Jawab, pakaian ku pakai pada pagi ni ialah kafan. Wa aina taskunu, kat mana kau duduk pada pagi ni? Jawab, aku duduk di dalam kubur. InsyaAllah kalau itu jawapan yang diberikan oleh kalian, fayahrubu, maka larilah oleh syaitan. Terima kasih kepada Hajar Mahani Agam yang menulis satu persatu kalam yang diberikan. Mudah-mudahan sahabat yang lain dapat copy and paste dan amalkan pada kehidupan. Baik. Jadi kita nak tambah sedikit. Ada lagi. Di antara lagi kata-kata mutiara beliau. Tiada waktu pagi dan petang melainkan syaitan mencercaku dengan soalan-soalan yang menggoda. Yang tu setiap pagi tuan-tuan. Wiwi Ros, kita akan mendengar benda tu seolah satu ketakutan. Ya, kalau kita tak ada ilmu. Jangan risau. Ilmu tauhid dia akan membantu pula menyokong kita kalau kita mengalami suasana situasi begini. Tiada waktu pagi datang melainkan syaitan mencercaku dengan soalan-soalan menggoda. Kadang-kadang syaitan datang ni, dia tanya pula soalan yang menggoda. Tadi soalan yang mengugut. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu pakai? Di manakah kamu tinggal? Maka Hatib Al-A'sam pun menjawab kepada syaitan tadi, saya tidak ingin hanyut dengan perangkap itu. Maka saya cukup menjawab, saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan dan tinggal di liang kubur. Ini diulang balik yang tadi. Pernah satu hari disoal, tidakkah kamu menginginkan sesuatu? Dan kau tak nak ke hidup kau ni, tak nak apa-apa ke? Tak nak minta apa-apa ke? Maka saya menjawab, saya ingin selalu sihat daripada pagi hingga malam. Dan ditanya lagi, bukankah kamu selama hari ini sihat? Bukankah kamu selama seharian ini sihat? Saya menjawab, sihatku menurutku adalah
tidak menjalankan dosa daripada pagi hingga malam. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Bagus ayat ni tuan-tuan. Dah? Kalau boleh tulis dekat A4 ke tampal. Dah? Kalaulah antara benda yang kita nak minta pada pagi ni, ya Allah, aku nak minta apa hari ni? Aku nak minta sihat. Sihat pagi sampai ke malam. Selama ni Tuhan tak bagi sihat ke? Bukan sihat tu. Bukan sihat tu. Aku nak sihat daripada buat dosa, daripada pagi sampai ke malam. Dah? Tu antara doa baru kita tambah pada hari ni. Ya Allah, beri aku kesihatan, ya Allah, yang maknawi. Sihat apa dia? Sihat daripada buat dosa daripada pagi hingga ke malam. Sihat daripada buat dosa daripada pagi hingga ke malam. Dua. Dalam kisah yang lain, saya pernah dalam satu pertempuran, saya ditangkap oleh seorang tentera Turki, kata Hatib Al-Aqsam. Kemudian badan saya ditelantangkan untuk disebelah. Ditelangkup untuk disebelah. Hati saya tidak berasa takut sedikit pun. Bahkan saya menunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala untukku. Ketika prajurit itu menghunus pedangnya untuk menyembelihku, tiba-tiba muncul sebuah anak panah menembusnya sampai mati sehingga ia terkapar dariku. Saya pun segera bangun dan beredar dari tempat tersebut. Inilah tuan-tuan sejauh mana kekuatan tauhid yang perlu ada pada kehidupan kita. Waalaikumsalam ya Habibi Ahmad Albab. Dan ni bila tauhid kemas, walaupun ada kadang-kadang cerita tu kita boleh dengar tak mampu kita nak ikut, tapi sekurang-kurangnya ada motivasi. Dan dikisahkan daripada Hatib Al-Aqsam juga satu hari dia pernah ditangkap dalam satu pertempuran dan di Turki. Lepas tu tentera jatuhkan dia nak sebelah. Dia tak rasa takut pun, melainkan dia tunggu, ya Allah, apa yang kau takdirkan bagiku. Tiba-tiba sampai satu anak panah menembusi di atas dada orang yang nak bunuh dia tu, lah kali jatuh, maka dia pun bangun. Itulah takdir Allah Taala. Akhir kalam, barang siapa memasuki mazhab kami ini, yakni mazhab tasawuf, hendaklah ia menerima 4 hal kematian. Mati putih kerana lapar. Mati hitam kerana menanggung penderitaan dari manusia. Mati merah kerana berbuat ketelusan untuk melawan hawa nafsu. Dan mati hijau kerana fitnah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni tuan-tuan dah. Ulama-ulama dulu kadang-kadang ada persepsi atau keadaan kehidupan mereka, semuanya akan berlaku walaupun pada akhir zaman. Contoh, kita ni akhir zaman akan mati dengan fitnah. Berlaku tak benda ni? Orang tak bersalah mati sebab fitnah. Dan kita ni kadang-kadang mati disebabkan hawa nafsu, ikut sangat hawa nafsu mati. Kita ni kadang-kadang mati sebab menanggung penderitaan manusia. Dan fikir manusia. Kadang-kadang kita mati kerana lapar. Maka mudah-mudahan dengan nasihat yang diberikan oleh Hatib Al-Aqsam pada pagi ini, kita mendapat suatu kefahaman, ilmu, praktikal yang best, yang mudah-mudahan kita dapat. Antara poinnya apa dia? Pertama, kita dapat mengetahui strategi musuh kita, iaitu syaitan. Saya ulang balik, ini antara modul yang kita akan belajar nanti dalam program KIR. Antaranya apa? Kalau tuan-tuan nak khusyuk solat, kena tahu strategi musuh. Kena tahu strategi musuh. Kena tahu strategi syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswiskan hatinya kita. Memang kerja dia. Yang kedua, bila kita dah tahu strategi syaitan, kita tahu dah, kita belajar juga macam mana cara nak melawan. Sebagaimana yang kita belajar pada pagi ni. Kalau dia bisik, dah tahu dah. Dah? Ma ta'kulu, wa ma talbisu, wa aina taskunu. Itulah setiap pagi dia ugut kita. Ni kau makan apa pada pagi ni? Dah? Jawab dulu. Aku makan kematian. Ni apa kau nak pakai pada pagi ni? Ni Maizatul Akmal nak tanya ni. Soalan ni, setiap pagi tak tuan-tuan bertanya? Tak payah katalah syaitan tanya. Setiap pagi tuan-tuan akan bertanya. Betul ke betul? Cuba kita ubah konsep. Tak payah tunggu syaitan bertanya. Hawa kita sendiri akan bertanya. Ni pagi-pagi ni apa aku nak makan ni? Siapa yang setiap pagi? Cuba jawab di ruangan komen. Pagi-pagi ialah. Lepas dah buat tu mesti fikir nak makan apa kan? Nak hantar anak pergi sekolah. Nak keluar dan sebagainya. Apa aku nak pakai pada pagi ni? Ni antara soalan wajib. Cuba ubah jawapan untuk kita pastikan kehidupan kita itu lebih
lebih tenang dalam keadaan kita nak meneruskan kehidupan yang sementara ni tuan-tuan. Jadi saya ulang balik, setiap pagi kalau tuan-tuan tak mampu, tak diberi kelebihan, tak dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala untuk mendengar suara syaitan, terima kasih Nazrul Akmal, maka tanya sendiri jawab. Ni pagi ni aku nak makan apa ni? Jawab dulu, aku nak makan kematian. Dan pagi ni apa aku nak pakai ni? Tengok baju-baju, semua dah berapa kali ulang dah, baju tu, baju ni. Jawab dulu. Pakaian aku pada pagi ni ialah apa dia? Kain kafan. Dan comelnya rumah. Ya, rumah aku ialah kubur. Jadi mudah-mudahan jawapan yang diulang akan menjadi satu perkara yang luar biasa. Jadi saya rasa memadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah Jalla wa'ala. Yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri tuan-tuan. Sebab tu pentingnya hidup kita meneruskan dengan ilmu. Terus belajar. Walaupun bab solat. Yang ni saya boleh ugut tuan-tuan. Sebab apa? Jangan kalian sangka kalau tuan-tuan dah solat 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun sekalipun, banyak ilmu tuan-tuan dah tahu. Tak. Saya sendiri tuan-tuan duduk dalam medan ilmu. Walaupun kita mengaji pondok berbelah tahun. Tapi bila kita mengaji lagi, banyak lagi benda kita tak tahu. Banyak lagi. Sama juga solat. Jangan kalian ingat kalian dah solat 40 tahun. Jangan. Sebab tanda solat kalian itu cemerlang ke tidak, tengok sejauh mana khusyuk. Nak sembang bab khusyuk, tuan-tuan, khusyuk ni pun ada 7 maqam. Tuan-tuan duduk di level yang mana? Khusyuk ni pun ada 7 level, ada 7 maqam, ada 7 peringkat. Sekurang-kurangnya kalau kalian berkata, Ustaz saya dah khusyuk, tanya pula khusyuk di level yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, adakah betul-betul khusyuk sampai kepada tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kepada khusyuk yang kata Nabi SAW, salatu ummati ka mi'raji. Solat umatku itu seperti mi'rajnya aku kepada Allah. Adakah khusyuk sampai kepada level ini? Betul-betul kita mi'raj kepada Allah. Melihat kebesaran Allah. Melihat kemuliaan Allah. Melihat kehebatan Allah dalamnya solat, kehidupan yang kita lakukan. Kalau tak sampai lagi tuan-tuan, teruskan mencari ilmu. Saya pun bila saya belajar ni tuan-tuan, banyak ilmu yang saya dapat. Dan bila mana saya bantu mengajar tuan-tuan, lebih banyak ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Bukan 3, Rozi, ada 7. Khusyuk ni ada 7 level. 7 level. Yang kata dah khusyuk tu, tanyalah level yang mana kalian duduk. Tak berasa nak belajar lagi ke? InsyaAllah. Saya ulang balik, dalam program KIR yang kita akan buat pada hujung bulan ni, kita akan belajar 12 praktikal khusyuk solat. 12 rahsia praktikal yang mencapai kepada khusyuk solat. Dan saya suka kalau tuan-tuan dapat bantu kami untuk terus berdakwah. Kalau dapat info berkenaan KIR, bantu sebarkan maklumat, bantu sebarkan info, maklumat-maklumat dalam Facebook saya tu, tuan-tuan boleh share. Dan tuan-tuan boleh tag nama orang yang kalian sayang dengan matlamat. Ustaz, saya tak mampu nak mengajar, tapi sekurang-kurangnya saya mampu bantu dia untuk dapat maklumat. Itu juga dakwah tuan-tuan. Kerana pengalaman saya waktu duduk di Aceh, kata Abu Ya Amran Wali, jadilah kamu itu salah satu daripada 2 golongan. Pertama, jadi ahli akhirat. Macam mana? Belajar agama sampai alim kemudian mengajar. Tak semua Allah Ta'ala pilih menjadi ahli akhirat. Kata Abu Ya Amran Wali, kalau kamu tak mampu jadi ahli akhirat, jadilah ahli dunia sesungguhnya. Nih, tuan-tuan nak jadi jutawan, hartawan dan sebagainya, silakan. Tapi bantulah ahli akhirat. Sampaikan maklumat. Sampaikan info. Nescaya kamu akan mendapat bahagiannya. Nih, saham dapat. Bahagiannya dah dapat. Jadi, dalam program KIR yang akan berlangsung pada hujung bulan ni, kita akan belajar 12 rahsia khusyuk solat secara praktikal. Terima kasih Mas Dewi. Boleh klik link yang diberikan di bawah. easy.la/KIR. Tuan-tuan, saya ulang balik, kita akan ajar 12 praktikal ni secara praktikal. Saya tak ajar lagi bab takbir, bab rokok, yang tu insya-Allah mudah tuan-tuan. Kita akan ajar benda yang lebih luar biasa, yang akan membuka minda tuan-tuan. Patutlah selama ni aku tak khusyuk, ni kegagalannya. Jelas? Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah Jalla wa'ala. Yang tak baik itu pastinya datang daripada kejahilan saya sendiri, kelemahan saya sendiri. Jadi insyaAllah mana-mana yang tak sempat nak dapatkan maklumat, nanti admin kami akan PM kalian. Ma'assalamah wa liqa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.